Pesan orang yang bijaksana dalam hidup ini jangan jadi seperti katak di bawah tempurung kerana bimbang langit akan sentiasa mendung. Sebab itu, ramai yang memilih untuk berjuang sama ada untuk menjaga keselamatan negara ataupun berjuang untuk martabatkan warisan bangsa ke peringkat yang lebih tinggi. Tak kala negara dilanda jerbu pada September tahun lalu, di Kedah telah berlangsungnya pertandingan Special Forces Ultimate Challenge 2019 SFUC. Grup Gerak Khas GGK, Pasukan Khas Laut Paskal dan Pasukan Khas Udara Paskal telah menghantar 2 pasukan bagi menyertainya. Setiap pasukan terdiri daripada 6 orang dan mempunyai kepakaran masing-masing. Terdapat anggota yang mempunyai kepakaran letupan, anggota yang mempunyai kepakaran medical, anggota yang mempunyai kepakaran di dalam perhubungan menggunakan radio, dan juga anggota yang mempunyai kemahiran ataupun kepakaran sniper. Selain daripada setiap anggota mempunyai kemahiran dan juga kepakaran di dalam pengendalian senjata. Dalam pertandingan ini, para anggota perlu melalui 4 peringkat atau dipanggil disiplin. Disiplin 1 memerlukan peserta melakukan water jump, berenang, mendayung dan ujian komunikasi. Disiplin 2, ujian pandu arah dan baca peta. Disiplin 3, jalan lasak, ujian perubatan, penubuhan lokasi pendaratan helikopter, ujian komunikasi dan abseiling. Disiplin 4, ujian menembak taktikal, ujian letupan dan menyelamat tebusan. Sebenarnya ianya berbentuk ataupun merupakan satu konsep kepada operasi sebenar yang melibatkan pasukan khas. Melaksanakan suatu operasi di dalam kumpulan kecil, jauh di dalam kawasan musuh untuk melaksanakan operasi bagi menyelamatkan tebusan. Baik, sekarang kami berada di checkpoint pertama, yang mana di checkpoint ini setiap pasukan akan diberikan tugasan untuk membaca peta di dalam gelap dan berbekalkan night vision Google dan juga kemahiran mereka masing-masing. Masa terhad diberikan untuk mereka mencari lokasi tertentu di atas peta, sementara akan sepasukan lain melakukan round defense untuk menjaga kawasan persekitaran semasa tugasan dijalankan. Pertandingan ini berlangsung selama 5 hari. Para anggota terlibat perlu menjalani disiplin 1 hingga 3 tanpa henti selama 4 hari berturut dengan membawa bebanan hampir 70 kilogram. Selama 4 hari, mereka berjalan off-road dan on-road untuk menyelesaikan disiplin 1 hingga 3. Hari ini penentu disiplin keempat, iaitu acara menembak di lapangan Tatar Camp Hobat. Sebentar lagi mereka akan abseiling ke bawah untuk menyelesaikan misi tersebut. Penghujung hari penutup pertandingan, pengumuman keputusan SFUC semakin dirasai. Special Forces Ultimate Challenge 2019 dimenangi oleh 21 GGK. Ternyata mereka mempunyai fizikal dan mental yang tinggi serta kepakaran yang spesifik. Bukit Jambul, Pulau Pinang. Di sini, seorang ibu tunggal memulakan perniagaannya mengambil upah membuat jahitan. Pemiliknya, Mahani Udik, 30 tahun, mencuburi bidang ini sejak tahun 2013 kerana inginkan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Setiap tahun menjelang bulan Ogos, kedai jahitan Mahani menjadi tumpuan orang ramai yang mahukan sesuatu kelainan sambil memupuk semangat patriotisme. Antaranya Sariah Dalet dan anak-anak. Dia dan anak perempuannya, Dalili, adalah peminat tegar koleksi busana berkonsepkan kemerdekaan yang diilhamkan oleh Mahani sejak 6 tahun lalu.
tampak ringkas, tetapi setiap koleksi fashion bertema ini adalah hasil tangan dan rekaan eksklusif Mahani. Namun kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, tempahan tahun ini merudum berbanding tahun-tahun sebelumnya. Bila saya menjahit, saya rasa happy sangat. Bila orang pakai, saya rasa saya berbangga. Saya bangga dengan kerja tangan saya bangga jadi orang Malaysia. Sebab dengan cara tu, saya boleh terapkan nilai kebanggaan tu dalam diri orang. Peluang memakai busana patriotik penting untuk menerapkan nilai-nilai murni dan membantu mereka menghayati erti sebenar negara yang merdeka. Merdeka! 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 Rumah ini ada cinta mendalam terhadap warisan bangsa. Memupuk cinta pada budaya bukan perkara mudah. Perjalanan itu memerlukan kudrat dan pengorbanan yang panjang. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Belum siap. Kain batik dalam sampan, semua datang dari Jawa. Sama cantik, samalah padan, bagai pinang di bah dua. Itulah gambarannya Amirul, seorang pemuda yang amat cintakan Zapin. Sepupu, sanak saudara, malah bakal isteri adalah penari Zapin yang amat dikagumi. Apa tidaknya kerana dalam keluarga ini sendiri adalah penggiat Zapin, yakni ibu bapanya, Cik Razak dan Puan Diana, pencinta Zapin tegar di negeri Johor. Jarak tidak menghalang pecinta Zapin untuk terus berhubung dan berinteraksi demi memantapkan ilmu yang ada. Pelbagai cara dilakukan agar asas tarian ini dapat dikuasai generasi muda. Jika ilmu Zapin tidak diperturunkan, anak muda tidak akan dapat mendalami indahnya budaya bangsa. Ketelitian dalam pemeliharaan Zapin ini juga perlu diperluaskan, bukan hanya untuk bangsa Melayu, malah semua kaum. Kerana tarian ini mencerminkan kesantunan, moral, budi bahasa dan toleransi yang menjadi tuntutan nilai sejagat. Hayunan patung wayang kulit begitu sinonim dengan masyarakat Melayu. Namun, Tok Dalang dari masyarakat Tionghoa ini turut menyanjung tinggi seni warisan tersebut. Ini kisah Eo Hock Seng, antara insan terpilih berbakti memartabatkan seni warisan. Kesepakatan Tok Dalang Eo bersama anak-anak buahnya ini terserlah apabila mereka mampu membuat persediaan persembahan bersempena Tahun Baru Cina dalam masa yang singkat. Kadang-kadang orang tanya, awak ni betul ke Cina? Saya kata, awak tengok IC saya bagi dia, betul Cina, dia kata. Oh, saya kalah lah kat awak, dia kata. Satu Tok Dalang Melayu, di mana dia kata, saya kalah lah dengan awak, dia kata. Pada usia 14 tahun, Pok Chu telah bergelar Tok Dalang Muda. Minatnya terhadap seni tersebut bermula sejak umur 9 tahun ketika dia mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan. Pok Chu menyatakan untuk menjadi Tok Dalang bukan tugas mudah kerana perlu menguasai pelbagai intonasi suara bagi menggambarkan watak dan emosi. Jatuh tahun ni, kalau ada Cina dipanggil tahun tikus. Wayang pula ke mana? Menurut Pok Chu, proses menjadi seorang pakar dalam wayang kulit, dia perlu mempelajarinya sejak dari kecil. Ambil lah mak angpau dia, mak. Sekali pandang, dia kelihatan seperti insan berusia biasa. Hakikatnya, dia antara aset seni budaya negara yang berharga. Walaupun Eo Hock Seng berdarah Tionghoa, usaha dia mengekalkan warisan wayang kulit untuk tatapan semua harus dicontohi.